Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, kita mulakan dulu kelas kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, jadi hari ini kita nak masuk tajuk baru iaitu untung atau rugi aktiviti berkala bagi kelab dan persatuan. Jadi cikgu share skrin dulu sekejap. Okay, nampak tak cikgu share skrin ni? Nampak cikgu. Okey, so bagus. Kita tengok ini ya. Standard pembelajaran di mana murid boleh mentaksir untung atau rugi aktiviti berkala bagi kelab dan persatuan. Kita tengok sikit untung atau rugi di mana keuntungan daripada aktiviti berkala kelab dan persatuan kita perolehi daripada jumlah jualan iaitu jumlah hasil melebihi daripada jumlah kos yang ditanggung. Maknanya hasil lebih besar daripada kos. Jadi keuntungan yang kita dapat ini kita panggil dia pendapatan hasil. Okey, jadi pendapatan hasil kita akan letak dia sebelah kredit akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey, akaun pendapatan dan perbelanjaan ni dia kembali pada konsep hasil mesti sebelah kredit. Okay, kalau dia terbalik, sekiranya jumlah kos yang terlibat melebihi jumlah jualan yang kita terima, maka kita akan dapat kerugian. Jadi kerugian dia akan letak sebelah debit akaun pendapatan dan perbelanjaan. Nama dia ialah perbelanjaan hasil. Okay, boleh? Kalau jumlah hasil melebihi jumlah kos, kita dapat keuntungan. Itu namanya pendapatan hasil. Letak sebelah kredit, akaun pendapatan dan perbelanjaan. Tapi kalau jumlah kos lebih daripada jumlah jualan yang kita terima, maka kita akan dapat kerugian. Kerugian ini kita panggil dia perbelanjaan hasil. Jadi akan didebitkan ke akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okay, kita tengok info tambahan ni. Untung dia panggil pendapatan hasil. Kalau rugi, perbelanjaan hasil. Okay, sama sikit lagi. Selain memperoleh keuntungan daripada aktiviti berkala, kelab dan persatuan juga boleh memperoleh keuntungan daripada lain-lain aktiviti. Okay. Contohnya, menganjurkan pesta ria, membuat pertandingan sukaneka, pertandingan mewarna. Sebagai contoh, kelab rukun tetangga Sungai Tua telah mengadakan satu pertandingan mewarna bagi kanak-kanak. Jadi maklumat yang didapat, kutipan pertandingan kelab rukun tetangga Sungai Tua dapat 3,800. Kemudian dia beli hadiah sebanyak 1,800. Jadi sewa dewan 500. Okay, macam mana dia nak tunjukkan keuntungan atau kerugian tu? Okay, macam kat bawah ni tengok, dia pun tulislah penyata mengira untung atau rugi pertandingan mewarna. Jadi hasil tolak belanja. Hasil dia kutipan pertandingan. Letak ruangan yang kedua, 3,800. Tolaklah belanja. Okay, dia belanja apa? Pembelian hadiah. Okay, letak ruangan pertama, 1,800. Kemudian dibayar sewa dewan, 500. Okay, jadi ditambah dua-dua ni. 1,800 tambah 500, letaklah jumlah di hujung. 2,300. Jadi kutipan tolak belanja, kita akan dapat positif. So positif ni namanya untung. Okay, boleh tulis untung saja. Atau kita tengok sini dia nak mencari untung atau rugi pertandingan mewarna. So boleh kita buat untung dalam kurungan pertandingan mewarna. Tutup kurungan. Okay, dua cara. Sama ada nak tulis untung saja. Ataupun kita nak tulis dia nak buat pertandingan apa? Okay, untung dalam kurungan pertandingan mewarna. Kalau tulis untung kasar salah. Kalau tulis untung bersih pun salah. Okey, so tak ada untung bersih, tak ada untung kasar di sini. Untung saja diterima.
Okey, boleh? Kita pergi seterusnya. Standard pembelajaran, murid boleh menghasilkan akaun pendapatan dan perbelanjaan dalam bentuk T dan format penyata. Okey. So dalam kelab persatuan ni, antara soalan yang kita kena buat ialah menghasilkan akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey, apa tujuan dia? Akaun pendapatan dan perbelanjaan bagi kelab dan persatuan disediakan bertujuan untuk menentukan lebihan dan kurangan. Mana kita nak cari berapa lebihan ataupun berapa kurangan. Okey, ini bentuknya. Kita boleh tengok sebelah bentuk T dulu sebelah kiri ni. Tajuk mesti ada. Akaun pendapatan dan perbelanjaan bagi tahun berakhir bila? Tengok soalan. Kalau soalan kata 31 Disember 2020, maka tulislah 31 Disember 2020. Okey. Sebelah debit senaraikan semua perbelanjaan hasil. Okey, semua belanja hasil. Dan sebelah kredit sebelah kanan ni senaraikan semua pendapatan hasil sahaja. Ini melibatkan hasil-hasilnya. Perbelanjaan modal tak nak, pendapatan modal pun tak nak. Okey. Jadi kita tengok soalan lah. Okey. Soalan bagi mana contoh perbelanjaan hasil masukkan. Okey, sini contohnya surat khabar, kadar bayaran. Okey, kadar bayaran ni sebarang bil-bil. Bil api ke, bil air ke, bil internet ke, bil telefon ke, butir dia kadar bayaran. Insurans, alat tulis, kursus dan motivasi. Okey. Itu sebelah debit perbelanjaan hasil. Sebelah kredit pendapatan hasil. Contohnya yuran ahli, yuran pendaftaran, derma, sewa gelanggang, sewa laci. Sewa gelanggang, sewa ni bukan kita bayar, kita terima. Kita terima sewa gelanggang, kita terima sewa laci, tu maksud dia. Okey, dah habis kita pun tambah. Katakanlah sekarang ni sebelah kredit besar, sebelah pendapatan hasil besar, kita tambah katakanlah 3,000 sebelah kredit. Jadi sebelah debit pun kena tulis 3,000 juga. Okey, jadi 3,000 sebelah debit jumlah ni, kita tolak semua perbelanjaan hasil kat atas ni. Macam biasalah tutup, tolak. Jadi tak cukup lagi sebelah debit. Katakanlah 200 sebelah debit tak cukup. Sebutirnya ialah lebihan. Okey, boleh? Kalau tak cukup lagi sebelah debit, butirnya ialah lebihan. Okey. Katakanlah sekarang ni awak kira sebelah debit pula besar. Okey, campur-campur semua belanja ni kita dapat 2,000. Contoh 2,000. Okey, jadi jumlah kad kredit pun kena tulis 2,000 juga. Tolak semua pendapatan hasil ni. Okey, so nilai yang tak cukup, katakan 100 tak cukup. Sebutirnya kat sini ialah kurangan. Okey, boleh? Kalau tak cukup lagi sebelah kredit, butirnya ialah kurangan. Okay, tengok yang warna pink ni. Apa dia lebihan apabila pendapatan hasil lebih besar dari perbelanjaan hasil. Apa dia kurangan apabila pendapatan hasil lebih kecil dari perbelanjaan hasil. Ataupun dengan kata lain, perbelanjaan hasil lebih besar dari pendapatan hasil. Itu kurangan. Okay. Ini format penyata. Okey, biasa dalam exam, dia lebih kepada format penyata. Ini lebih kepada format penyata lah. Okey, kalau format penyata pun senang je. Tajuk penyata pendapatan dan perbelanjaan bagi tahun berakhir. Kalau soalan kata 31 Disember 2020, tulis. Okey, hasil duduk atas. Mana hak kredit ni kita letak atas. Hasil duduk atas. Pendapatan hasil. Terus senaraikan lah. Okay, yuran ahli, yuran pendaftaran, derma, sewa gelanggang, sewa laci. Letak ujung semua. Lepas tu campur dapat jumlah besar. Okay, buat keluar debit ni. Tolak semua perbelanjaan hasil. Oleh sebab dia banyak, letak ruangan pertama dulu. Okay, surat khabar, kadar bayaran, insurans, alat tulis, kursus dan motivasi. Jadi campur, jumlah letak di ruangan kedua. Okay, so jumlah pendapatan hasil tolak jumlah perbelanjaan hasil. Kalau dapat positif, kita tulis lebihan. Kalau kita kira tadi dapat negatif, kita tulis dia kurangan. Okay, boleh? So kita nak tengok contoh dia. Ini contoh. Katakanlah ini dia berkait dengan kita belajar dah sebelum ni. Akaun penerimaan dan pembayaran.
Kelab Kebajikan Batu Gajah di Merlimau, Melaka. Bagi tahun berakhir 31 Disember 2017. Okey, dia dah bagi dekat kita akaun penerimaan dan pembayaran. Okey, baki awal tambah penerimaan. Okey, tolak pembayaran tu. Tak cukup lagi sebelah kredit. 9380 ini adalah baki HB. Okey, seperti yang cikgu pesan, ada HB mesti ada BB. So lawan dia. Okey, HB kredit, BB mesti debit. Jadi baki BB salin semula 9380. Okey, mana? Jadi cikgu dah pesan itu akaun penerimaan dan pembayaran ni adalah akaun tunai di bank. So ini baki kita di bank sebanyak 9380. Okey, baki awal 860, baki akhir 9380. So diberi maklumat tambahan. So maklumat tambahan ni penting ni. Di mana baki-baki daripada buku kelab kebajikan Batu Gajah ada 1 Januari maknanya baki awal, 31 Disember baki akhir. So ini kena buat pelarasan ni. Okey, ada yuran belum terima awal akhir. Yuran belum terperoleh awal dan akhir. Perabot awal akhir. Inventory alat tulis, surat khabar belum bayar, upah belum bayar. Okey, semuanya ada awal dan akhir. Okay, satu lagi maklum, bayaran masuk hendaklah dianggap sebagai pendapatan hasil. Ada tadi bayaran masuk ada dekat akaun penerimaan dan pembayaran ni. Dekat penerimaan ni ada bayaran masuk. So bayaran masuk ni boleh pendapatan hasil, boleh pendapatan modal. So dekat maklumat dah kata dia pendapatan hasil, maka letaklah dia nanti dekat pendapatan hasil. Okay, soalan dia kata anda dikendaki menyediakan akaun yuran ahli. Masih ingat lagi kita punya format akaun yuran ahli. Okay, akaun pendapatan dan perbelanjaan bagi tahun berakhir 31 Disember 2017 dalam bentuk T dan format penyata. Okay, dia nak dua-dua. Okay, kita tengok semula akaun yuran ahli. Okay, kalau ikutnya cikgu dah ajar gitu, sepatutnya dah ingat dah dia punya rumus. Okay, akaun yuran ahli. Sebelah debit ialah yuran belum terima awal. Ambil yang 1 bulan tu. 159. Okay, kalau yuran belum terima awal sebelah debit maknanya yuran belum terima akhir sebelah kredit. Okay ni. Kita masukkan terus. Yuran belum terima 230. Okay. Kat mana nak ambil? Ambillah dia dekat ni. Maklumat tambahan ni. Yang nombor 1 ni, nampak ada yuran belum terima 1 hari bulan ni. Awal maknanya. 31 ni akhir. Okay, begitu juga yuran belum terperoleh. Ni awal 205. Nanti letak sebelah kredit. Baki BB, ini baki HB ya. Letak sebelah debit 180. Okay, masuk kat sini. Okay, nampak ni yuran belum terperoleh awal. Sebelah kredit 205. Maknanya bawa terus ke debit ni. Yuran belum terperoleh akhir 180. Okay. Lepas tu kita nak tengok bank pula, ambil kat mana bank. Okay, ini bank ni. Ambil kat mana bank ni? 13,200. Dah nama akaun yuran, carilah yang ada perkataan yuran. Mana yuran dia? Ni dekat akaun penerimaan ni. Nampak tak? Sebelah penerimaan ni yuran ahli 13,200. So inilah dia. Kenapa butir di bank? Itu cikgu dah maklum. Akaun penerimaan dan pembayaran ni ialah akaun bank kita. Okay, cuma butirnya dalam tajuk kelab persatuan ni dia panggil akaun penerimaan dan pembayaran. So inilah duit kita di bank sebanyak 13,200. Okay, so masuk kat sini. Akaun yuran ahli. Okay, ni 13,200. Sebelah kredit. Okay, so dah lengkap sekarang. Campur je lah 205 campur 13,200 campur 230 sebelah kredit. So kita dapatlah 13,635. So sebelah debit kena sama. 13,635 tolaklah 159, tolak 180. Jadi pelengkapnya ialah
13,296. So ini butihnya pendapatan dan perbelanjaan. Okay, tulis dah siap-siap ni pendapatan dan perbelanjaan. Maknanya KG bila kita buka akaun pendapatan dan perbelanjaan, akaun yuran debit, maknanya pendapatan ni kita letak sebelah kredit. Dia lawan ya. Dia akan berlawanan. Okay, so sekarang kita nak buat akaun pendapatan dan perbelanjaan. Soalan B menjawab soalan B dalam bentuk T. So senaraikan nama. Macam biasa nama perniagaan kena ada. Kelab Kebajikan Batu Gajah. Akaun pendapatan dan perbelanjaan bagi tahun berakhir 31 Disember 2017. Saya nampak kat sini tadi aku kata akaun yuran ni duduk sebelah debit. So bila kita buka pendapatan dan perbelanjaan dia akan duduk sebelah kredit. Nampak tak ni? Ni sebelah kredit ni. Ni. Okay. Ni 13,296. Butihnya partnernya iaitu yuran ahli. Okay, letak dekat pendapatan hasil. Okay, boleh? Okay, sekarang kita nak senaraikan mana dia perbelanjaan hasil, mana dia pendapatan hasil. So, jadi cikgu senaraikan sebelah kredit dulu sebab dia pendek. Okay, pendapatan hasil. Tadi soalan ada kata bayaran masuk ialah pendapatan hasil. Tengok kat sini. Ni maklumat tambahan nombor 3. Okay, bayaran masuk adalah dianggap sebagai pendapatan hasil. Seberapa nilainya kita tengok dekat atas. Dekat akaun penerimaan dan pembayaran 450. Okey, so kita letak kat sini. Pendapatan hasil bayaran masuk 450. Okey, soalan tadi kita dah cari akaun yuran ahli. So masukkan saja yuran ahli 13,296. Okey, untung ni macam mana nak cari seperti yang cikgu ajar tadi. Okey. Pendapatan hasil tolak perbelanjaan hasil. Nak cari di mana? Okey, kita tengok. Dekat sini dekat penerimaan. Dekat sini. Mana pendapatan, mana perbelanjaan ni. Okey. So kalau kita tengok kat sini sebelah debit ni, akaun penerimaan nampak ada kutipan Pestaria. Okey. Kutipan Pestaria ni ialah pendapatan Kelab Satuan ni. So ini hasil. So kita akan tolak dekat pembayaran ni. Mana yang berkaitan dengan Pestaria juga. So hanya ada satu je. Iaitu belanja Pestaria 1,400. Okay. So, jadi kalau kita tolak 2,300 tolak 1,400 kita dapat positif. So positif tu maknanya untung. Okay, boleh 2,300 tolak 1,400. Okay, kita tengok jalan kerja dia, betul tak? Ni, yang nombor 5 ni nota pengiraan nombor 5 ni. Nampak? 2,300 ni ialah kutipan Pestaria tadi. Tolak 1,400 belanja Pestaria. So kita dapat 900. Maknanya untung. Okay, saya perkataan dengan Pestaria je. Yang lain-lain sikit tu iaitu Pestaria. So sama ada nak buat untung saja ataupun dalam kurungan untung Pestaria. Tutup kurungan 900. Okey, habis sebelah kredit pendapatan hasil. Sekarang kita nak tengok sebelah debit pula perbelanjaan hasil. So nak tengok di mana? Tengoklah dekat pembayaran. Ni dekat ni pembayaran ni. Dekat pembayaran ini semua belanja lah ni maknanya. Okey, so mana belanja dia? Perbelanjaan hasil yang pertama derma. So senaraikanlah derma sebelah debit. Derma. Okey, bantuan kepada derma 350, bantuan kepada ahli 400. So belanja Pestaria ni kita dah ambil tadi, kita dah kira. So tak payahlah. Mana-mana yang dah kita kira tak payah masuk. Sama juga dekat sebelah debit penerimaan ni. Okey. Contohnya yuran ahli ni kita dah buat dalam akaun yuran. So tak payahlah masuk lagi dekat pendapatan tu. Kita ambil nilai yang pendapatan dan perbelanjaan tu. Sama juga kutipan Pestaria ni. Okay, kita dah kira dia untuk dapat untung atau rugi tadi. Jadi kita akan ambil nilai dia saja. Nilai yang kita dah tolak tu untuk masuk dekat akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okay. So sekarang tengok lagi sebelah kredit.
Okay, belanja ni kita dah kira tadi untuk untung atau rugi, so tak payah ambil dah lah. Okay, perabot. Okay, perabot ni adalah aset bukan semasa. Okay, macam mana nak jadikan dia belanja, kita kena kira susut nilai dia. Susut nilai dia. Okay, susut nilai perabot. So kita tengok kat sini dia ada beli perabot pada 3,200. Kita tengok dekat atas aset dan liability awal, di bawah aset dan liability awal ya. Okay, nampak? Okay, perabot ni yang ketiga ni ada perabot awal, ada perabot akhir. Kemudian tadi dia ada beli perabot. Okay, ni kalau perasan lah. Okay, soalan pelarasan macam ni, kalau ada aset awal, aset akhir, ada pula dia beli aset tu. Gunalah kaedah penilaian semula. Okay, masih ingat lagi kaedah penilaian semula? Aset awal tambah belian tolak akhir. Maka kita akan dapat susut nilai dia. Okay. So aset awal kat sini perabot 2,500. Kita ada beli perabot 3,200 dekat pembayaran ni. Maknanya tambah dulu 2,500 tambah 3,200. Tolaklah perabot akhir 5,000. So kita akan dapat susut nilai perabot. Okay, boleh ingat? Untuk kelak dalam satuan ni biasa kita akan guna kaedah penilaian semula lah. Awal tambah beli tolak akhir. Okay, tengok kat sini betul tak? Okay, ini ada susut nilai perabot ni. 700. Okay, kita tengok betul tak cara pengiraan dia. Nombor 4. Kita tengok nombor 4 ni. Ini awal 2,500. Ini dia beli 3,200. So awal campur belian. Ini akhir 5,000. Tolak 5,000. So 700. Okay, boleh kan? Ada aset kat sini maka susut nilai dia kita kena cari. Okay, settle yang susut nilai perabot. Lagi apa lagi yang ada dalam pembayaran ni? Okay, perabot settle upah. Okay, upah. So upah kita tengok ada pelarasan dekat atas. Cuba kita tengok. Kat bawah. Okay, lupa. Dekat sini. Sambil kita buat penerimaan pembayaran, kita kena tengok juga maklumat tambahan ya. Biasa yang awal dan akhir ni. Okay. So, kita tengok sini ada upah belum bayar. Awal dan akhir. Okay. So, ingat apa-apa yang melibatkan belum bayar atau belum terima. Ingat. Dekat pelarasan kalau ada belanja belum bayar atau hasil belum terima, dia punya rumus dia kalau belanja tambah akhir tolak awal. Okay, belanja sama juga dengan hasil belum terima. Hasil tambah akhir tolak awal. Apa maksud cikgu? Okay, sekarang ni dia nak upah. Upah ni belanja kan? Okay, apa maksud dia belanja tambah akhir tolak awal? Okay, kita tengok belanja tu upah lah kat sini. Ni upah ni 800 ni dekat pembayaran. Okay, dekat pembayaran upah 800. Okay, ada pelarasan upah belum bayar. Jadi 800 ni belanja ni kena tambah upah belum bayar akhir. 250. Tolaklah upah belum bayar awal. 200. Okay, faham maksud cikgu? Kalau ada pelarasan belum bayar atau belum terima. Okay. Sama juga kalau ada hasil belum terima, kita cari hasil. Hasil tu akan duduk dekat penerimaan lah kalau ada. Contoh, katakanlah ada. Contohnya katalah ada sebelah penerimaan ni commission contoh. Jadi commission ni kita akan campur dengan dekat maklumat tambahan nombor 1 ni. Commission belum terima akhir, tolaklah commission belum terima awal. Okey, boleh pelarasan dia. Kalau ada belanja prabayar ataupun hasil belum terperoleh, yang ni terbalik. Okey, belanja atau hasil tambah awal, tolak akhir. Ini kalau melibatkan pelarasan. So, tengok kat sini upah dulu. Kita cerita upah dulu. So upah 800 dekat pembayaran ni. Ada upah belum bayar maka tambahlah upah belum bayar akhir 250. Tolaklah upah belum bayar awal 200. So kita akan dapatlah nilai upah yang baru. Kita tengok kat bawah. Okey. Tengok jalan kerja dia betul tak? Ni upah nombor 1 ni. Ni upah 800. Campur upah belum bayar akhir 250. Tolak upah belum bayar awal 200. So kita dapat 850. So belanja hasil upah 850. Okey, seterusnya kita tengok lagi dekat pembayaran.
Surat khabar, nampak? Ini belanja ni 300. Okay, kita tengok dekat pelarasan ada nombor 1. Surat khabar belum bayar, sama juga. Maknanya surat khabar tambah surat khabar belum bayar akhir 100. Tolaklah surat khabar belum bayar awal 80. Ingat, belum bayar atau belum terima, dia akan tambah akhir tolak awal. Okey, kita tengok jalan kerja, betul tak? Kita tengok ni surat khabar, nampak? 300 ni nilai surat khabar dekat pembayaran tadi. Tambah 100 ni surat khabar belum bayar akhir. Tolak 80 ni surat khabar belum bayar awal. Serta dapatlah 320. So letak kat sini. Perbelanjaan hasil surat khabar 320. Nilai yang telah kita tambah atau tolak pelarasan. Maka masuklah di akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey, boleh lah semua? Okey, alat tulis pula kita tengok. Ini memang kena pandai buat pelarasan lah. Okay. Okay. Kalau dengar je cikgu punya clue tadi, insyaAllah berjawab sebenarnya. Okay. Alat tulis pun sama. Alat tulis 280. Okay. Ada pelarasan juga kat sini. Nampak ada inventory alat tulis ni. Ada inventory alat tulis awal 105. Kemudian ada akhir pula 80. Okay. Nampak? Ni inventory. Ni inventory awal alat tulis, inventory akhir 80. So kat atas tu ada juga alat tulis yang kita beli. Kat atas tu bila bayar-bayar tu maknanya kita belilah. Okay. So inventory alat tulis ni, inventory tu aset kan? Bila aset dia punya rumus dia sama macam kita nak cari susut nilai perabot yang kaedah penilaian semula cikgu cerita awal ni. Okay, dia sama macam kaedah penilaian semula tadi. Maknanya inventory awal tambah belian tolak inventory akhir. Kalau kita nak cari alat tulis yang baru. Sebab ni aset ni inventory ni. Okay, jadi inventory awal dia 105. Okay, tambah dengan kita beli yang baru dekat pembayaran ni 280. Dan tolaklah inventory akhir 80. Maka kita dapatlah nilai yang baru untuk alat tulis. Okay, kita tengok rumus ni betul tak? Tengok. Okay, alat tulis nampak? Ini alat tulis awal ni 280. Okay. Alat tulis awal mana ni? 105 awal kan? Kita tengok butet. Okay, ni awal 105. Tambah belian 280. Okay. Tolak akhir 80. Nak letak belian dulu atas ke inventory awal kemudian pun tak ada masalah lah. Yang penting dua-dua kita kena tambah. Okay, kalau nak ikut mudah cikgu suka menggunakan awal tambah belian. So awal kita 105 lah. Tambah kita beli 280. Maka kita tolaklah yang akhir dapatlah 305. Okay, so kita masuk kat sini. Nampak alat tulis? 305. Okay, boleh belakang? Okay, lagi apa lagi dekat pembayaran? Dia akaun pendapatan dan perbelanjaan ni. Kita akan tengok dekat penerimaan, pembayaran dan juga maklumat tambahan, aset dan liability awal dan akhir. Okay, so juga maklumat tambahan yang lain kalau ada lah. Okay, kadar bayaran last sekali. Kadar bayaran. Kat sini kita tengok. Kadar bayaran. Tak ada apa-apa pelarasan awal dan akhir. Maknanya kita tiru je lah nilai dia 700. Letak kat sini kadar bayaran 700. Okey, 700. Habis lah nilai ni cikgu ajar dah tadi. Nilai 700 ni, nilai perabot. Okey, dah habis maka tambahlah dia. Okey, tambah sekarang ni. Kita tambah sebelah kredit lebih besar. Okay, 450 tambah 13,296 tambah 900. 14,646 sebelah kredit ya. So sebelah debit kena sama 14,646. Jadi tolaklah semua perbelanjaan hasil ni. Tolak 350, tolak 400, tolak 850, tolak 320, tolak 305, tolak 700, tolak 700. So tak cukup lagi 11,021. Okay, tak cukup sebelah debit, butirnya ialah lebihan. Okey, maknanya macam kita untung lah. Untung bersih. Okey, so sini lebihan dia punya butir dah. Itu kelab persatuan dia panggil lebihan. Okey, boleh
So ini format T. Kalau format penyata anak-anak pelajar salin je lah. Maknanya pendapatan hasil akan duduk kat atas lah. Tolak perbelanjaan hasil. Okey. So ini dia, cikgu tak tunjuk dah cara pengiraan sebab tadi cikgu dah ajar. Cikgu baca je lah. Kelab Kebajikan Batu Gajah. Akaun pendapatan dan perbelanjaan bagi tahun berakhir 31 Disember 2017. So kita buat bentuk penyata lah. Ada dua ruangan ya. Ruangan 1, ruangan 2. Okey, senaraikan pendapatan hasil. Macam tadilah bayaran masuk letak ujung terus. Yuran ahli dan untung pestaria. So kita campur. Dapatlah 14,646. Okey, tolak perbelanjaan hasil, senaraikan sebelah debit. Sebelah debit pula. Line yang pertama. Okey, derma 350. Senaraikanlah bantuan kepada ahli, upah, surat khabar, alat tulis, kadar bayaran untuk nilai perabot. Letak line 1 tambah. Nilainya 3625, letaklah line yang kedua. Kemudian tolaklah. So bila kita tolak sekarang, dapat positif 11,021. Buktinya lebihan. Okay. Kalau pendapatan hasil lebih besar dari perbelanjaan, kita dapat positif, buktinya lebihan. Okay. Kalau tiba-tiba pendapatan hasil nilainya lebih kecil daripada perbelanjaan, maka kita akan dapat negatif lah kat bawah ni nanti. Kita kurungkan di sini negatif. Putihnya nanti tulis kurangan. Okey, nampak beza? Okey, dia boleh lebihan, dia boleh kurangan. Ada soalan sebelum cikgu nak masuk sikit lagi tajuk? Cikgu, kalau bentuk T macam mana pula kalau kurang dia punya tu? Okey, bentuk T dia akan duduk sebelah ni. Sebelah kanan. Ya, cikgu buka whiteboard. Mana whiteboard? Okay, ni kan akaun untuk T. Comel ni. Okay. So sini kita senaraikan tadi pendapatan hasil, betul? Pendapatan hasil. Okay. So kita pun senaraikanlah ada bayaran masuk. Cikgu ringkaskan. Ada yuran ahli. Ada apa sikit? Untung kan? Untung. Okay. So sebelah sini perbelanjaan hasil. Ini dia kembali kepada konsep abang leh yang cikgu ajar kalau bentuk T. A, B, asset, belanja debit. Maknanya belanja duduk sebelah debit lah. Leh, liability, equity, hasil, kredit. Maknanya hasil mesti kredit. So, kita senaraikan apa yang ada. Contohnya daripada derma tu sampai kepada susut nilai perabot. Susut nilai. Okay, katakanlah nilai dia kita kira-kira sebelah sini besar. Okey, contoh sebelah sini besar. Sekarang ni 14,646 tu sebelah kredit kan. Katakanlah kita kira, okey, soalan lain lah. Katakanlah sebelah ni besar, 14,646. Kita campur-campur. Kita campur semua nilai ni. Sebelah debit besar. Maka sebelah ni pun kena sama, 14,646. Okay, 14,646. Okay. Jadi kita akan tolak semua sebelah ni. Katakanlah kita tolak tak cukup lagi berapa? Katakanlah tak cukup lagi 10,000 contoh. Tak cukup sebelah kredit apa? Maka buktinya kita tulis lebihan. Okey, boleh beza? Boleh cikgu. Okey. Gitu lebihan. Katakanlah yang bentuk penyata pula. Okey, dah bentuk penyata. Bentuk penyata tadi. Allah comel. Okey. Bentuk penyata. Sama jugalah pendapatan hasil duduk atas. Kita senaraikan. Senaraikan apa tu? Bayaran masuk sampai dekat untung. Katakanlah kita kira-kira belakang ni. Katakan sini 10,000. Contoh 10,000. Okay. Cikgu tak masuk ni, cikgu senaraikan jumlah je. Okey, kemudian kita tolak perbelanjaan hasil. Perbelanjaan hasil. Okey, so awak senaraikanlah sini daripada derma sampai kepada susut nilai tu kan. Okay, katakanlah kita kira-kira semua ni 12,000 katakan kat sini. Okey, semua belanja ni kita dah campur.
12,000 jawapan dia. Okay, nampak? Okay. Pendapatan hasil lebih kecil daripada perbelanjaan hasil. Nampak? Ni. Okay, jadi kita tolak sekarang. Okay, cuba tolak berapa nilai dia? 10,000 tolak 12,000? Negatif 2. Negatif 2,000. Nampak dah negatif. Okay, bila negatif, butir dekat sini kita tulis kurangan. Okay. Belanja lebih besar dari pendapatan. Okay. Mana? Kurangan. Okay. Okay, nampak beza dia? Nampak. Okay, cikgu sambung lagi. Tak ada nak tanya? Okay, kita masuk seterusnya, standard pembelajaran. Murid boleh memberi alasan item yang terdapat dalam akaun penerimaan dan pembayaran tidak direkodkan dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okay, kita boleh cover alasan dia apa. Kenapa item yang ada dalam akaun penerimaan yang kita cerita ni dan pembayaran tu tidak kita rekod. Okay, yang kedua boleh membahas sebab nilai item yang direkodkan dalam akaun penerimaan dan pembayaran tidak sama dengan nilai item yang direkodkan dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey. Kita tengok dulu. Item akaun penerimaan dan pembayaran dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. So ada beberapa item atau butiran yang terdapat dalam akaun penerimaan dan pembayaran yang tidak dicatatkan dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey, macam tadi cerita, perasan tak aku cerita ni? Okey. Kita ni dia baru nak cover semula. Item atau butiran yang dikategorikan sebagai pendapatan modal atau perbelanjaan modal tidak akan dicatatkan dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okay, ini yang pertama. Okay. Mana-mana item yang sepatutnya masuk dalam pendapatan modal, perbelanjaan modal, kita tidak boleh catat dia dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Yang melibatkan modal-modal kita akan rekod di PKK, penyata kedudukan kewangan. Okey, boleh? Ini sebabnya. Okey. Yang tadi yang kita pengiraan tu lain tadi. So nilai item akaun penerimaan dan pembayaran tidak sama dengan nilai item akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey. Nilai item dalam akaun penyata pendapatan dan perbelanjaan adalah berdasarkan nilai sebenar yang menepati prinsip pengiktirafan hasil dan belanja. Okey, ni yang cikgu ajar tadi ni. Maknanya kalau ada pelarasan, kena tambah, kena tolak apa. So kita akan rekod yang sebenar berlaku. Okey, manakala nilai item dalam akaun penerimaan dan pembayaran adalah berdasarkan nilai sebenar yang kita terima dan bayar. Okay, nilai item yang dibayar tidak semestinya sama dengan nilai item belanja yang diiktiraf. Manakala nilai item yang diterima tidak semestinya sama dengan nilai item hasil yang diiktiraf. Ini contoh tengok. Yang cikgu ajar tadilah. Okay. Kelak kebajikan batu gajah. Okay, kita tengok pembayaran apa tak? Sepatutnya tadi upah 800. Surat khabar 300, alat tulis 280. Okay, ini akaun penerimaan dan pembayaran. Kemudian kita tengok dekat item ni, dekat kita apabila kita buat pelarasan tadi, nampak tak sebelah debit ni nilainya akan berubah. Bila masuk akaun pendapatan dan perbelanjaan, upah kita rekod 850. Sepatutnya yang asal 800, tapi kita rekod 850. Surat khabar yang asal 300, tapi kita rekod 320. Alat tulis 280. Kita rekod dia 305. Ini yang cikgu cerita awal-awal tadi ni. Okey. Sebab apa nilai item tidak sama? Berdasarkan contoh 5 tadi, nilai upah, nilai surat khabar dan nilai alat tulis dalam akaun penerimaan dan pembayaran tidak sama seperti dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan kerana ketiga-tiga butiran tersebut melibatkan pelarasan. Okey, pelarasan seperti yang cikgu ajar tadi lah. Okay, kalau upah dengan surat khabar ni dia belum bayar ni kan. So kita akan tambah upah, kita akan tambah dengan upah belum bayar akhir, tolak upah belum bayar awal.
Okay, surat khabar pun sama. Kita akan tambah dengan surat khabar, tambah surat khabar belum bayar akhir, tolak surat khabar belum bayar awal. Okay, boleh? Manakala alat tulis ni kita cari alat tulis awal, inventory alat tulis awal tadi, kita tambah dengan belian alat tulis, kita tolak inventory alat tulis akhir. So, kita dapatlah nilai yang baru. Okey, boleh faham? Sebab apa nilai yang tidak sama dengan asal? Kerana ianya melibatkan pelarasan. So, pelarasan kena baikilah. Ini latihan. So, boleh buatlah latihan ni dulu kat rumah. Okey, cuba-cuba dulu. Mudahnya ni lah. Ada apa sangat. Okay, kalau kita tengok, yuran masuk adalah dianggap sebagai pendapatan hasil. So, letaklah dia dekat pendapatan hasil kayak gini. Sediakan akaun pendapatan dan perbelanjaan dalam bentuk T dan format penyata. So, kalau kita tengok kat sini, kalau perasan nampak tak penerimaan ni kita ada kutipan majlis tarian. So, ini pendapatan hasil ni. Kita tolaklah belanja majlis tarian. 2,800. So, carilah untung atau rugi. Kalau untung, letak dekat pendapatan hasil kayak gini. Kalau rugi, letak dekat perbelanjaan hasil. Okey, nampak sini tahu dah untung ni. Nak buat untung saja ataupun untung majlis tarian dalam kurungan. Okey. So, ada 3 lah lagi dekat pendapatan. Yuran ahli ni, kena buat dulu apa? Akaun yuran macam biasa. Okay, yuran ahli kena buat, laju pula. Ada perkataan yuran ahli maknanya kena buka akaun yuran. Senaraikan akaun yuran seperti format yang cikgu ajar lah. Maka akan dapatlah yuran ahli yang baru untuk kita rekod dalam pendapatan dan perbelanjaan. Okay, so masuk kayak gini, masuk yuran ahli nilai selepas buat akaun yuran. Ni yuran masuk boleh rekod. Kemudian satu lagi, yang ni cari dulu untung atau rugi. Kutipan tolak dengan belanja majlis tarian. Untung nampak sini ni, 4,000 lebih besar, 4,200. So, dapatlah nanti untung dalam kurungan majlis tarian. Okey, kemudian perbelanjaan hasil pula, derma boleh masuk, bantuan kepada ahli. Okey, so belanja majlis tarian ni tak masuk dah sebab kita dah kira untung tadi. Okey, surat khabar dan majalah. Kita tengok ada pelarasan tak? Nampak ada surat khabar belum bayar awal dan akhir. So, bila ada belum bayar, mesti tambah surat khabar belum bayar akhir, tolak surat khabar belum bayar awal. So, akan dapatlah surat khabar dan majalah baru. Okay. Belanja pejabat pula. Boleh masuk 700. Ini belanja, memang betul belanja 700. Kadar bayaran. Okay, kadar bayaran pun ada pelarasan. Tengok nombor 1 ni. Ada kadar bayaran belum bayar awal. Kadar bayaran belum bayar akhir. Sama juga rumus macam tadi. Kadar bayaran 800. Tambah akhir. Kadar bayaran belum bayar akhir 240. Tolaklah kadar bayaran belum bayar awal 105. So, masuk nilai baru dia. Okay, alatan. Ini aset ni. Okay, nampak alatan dia beli 3,100. Tengok dekat asset liability ada alatan awal 2,600. Ada alatan akhir 4,900. Cari susuk nilai dia. Nah, kalau aset bukan semasa, cari susuk nilai. Kita akan dapat susuk nilai alatan kat sini. Macam mana rumus dia? Guna kaedah penilaian semula. Okey, alatan awal tambah belian alatan tolak alatan akhir, dapat susuk nilai dia. Okay, alatan awal 2,600 tambah dia beli 3,100 tolak alatan akhir 4,900. So, dapat susuk nilai alatan. Okay, lepas tu boleh kira lah. Kira. Macam tadi juga pengiraan dia. Mana lebih besar, tolak lebih kecil. So, dia dah beri dah ni, nampak ni. Sebelah kredit lebih besar lagi. Okay, tolak sebelah debit, maka tak cukup sebelah debit, butirnya lebihan. Dia beri dah jawapan kat kita ni, 7,035. So, awak kira je lah. Sepatutnya kayak gini jawapannya 7,035, tak cukup sebelah debit, sebutirnya lebihan. Kalau bentuk T lah. Okay, kalau bentuk penyata, last kali bawah dapat jawapan positif 7,035, sebutirnya lebihan. Okay, boleh? Soalan ni mudah ya. Ikut je macam yang cikgu ajar ni. InsyaAllah boleh jawab. Okay, boleh cikgu kilas sekali. Ini tajuk yang terakhir dalam kelab dan persatuan. Mesti sediakan PKK. Okay, so standard pembelajaran, murid boleh menerangkan maksud dana terkumpul. Yang kedua, boleh mengira dana terkumpul.
Okay. So tengok dulu 6.5 penyata kedudukan kewangan kelab dan persatuan. So bila sebut PKK je, so ada 3 benda lah biasa. Asset, liability dengan modal. Betul tak? Okey. So penyata kedudukan kewangan menunjukkan aset yang dimiliki, liability yang ditanggung. Cuma bezanya dalam kelab dia tak panggil modal, dia panggil dana terkumpul. Ingat kelab satuan dia tak panggil modal, dia panggil dana terkumpul. Jadi dalam penyata kedudukan kewangan kelab satuan, dia menunjukkan aset yang dimiliki, liability yang kena tanggung dan satu lagi dana terkumpul kelab dan persatuan pada akhir tempoh perakaunan. Okay, boleh kat sini butir dia dana terkumpul menggantikan equity pemilik. Okay, apa dia dana terkumpul? Merupakan jumlah dana yang dimiliki oleh sesebuah kelab dan persatuan. Sesebuah kelab dan persatuan tidak mempunyai pemilik. Okay, oleh itu istilah dana terkumpul digunakan untuk menggantikan istilah equity pemilik. Okay, biasa milikan tunggal semua kita panggil equity pemilik kan. Barulah ada modal semua dalam. So dekat kelab satuan dia tak panggil equity pemilik, dia panggil dana terkumpul. Okay, merupakan lebihan aset yang dimiliki daripada liability yang ditanggung. Okay, ini rumus dia. Okay, sama juga macam rumus modal, sama je, cuma ditukar perkataan je. Okay, so dana terkumpul sama dengan aset tolak liability. Okay, kalau milikan tunggal, modal sama dengan aset tolak liability. So tukar je kat sini, dana terkumpul. Okay, macam mana cari dana terkumpul awal? Jumlah aset awal tolak jumlah liability awal. Okay. Kalau nak cari dana terkumpul akhir, jumlah aset akhir tolak jumlah liability akhir. Okay, boleh Tadi kan kita perasan tak kita ada aset awal, aset akhir, liability awal, liability akhir. So kat situlah kita boleh cari dana terkumpul awal dan akhir. So kita tengok contoh dia. Okay, contoh. Kita tengok nota dulu. Bagi tujuan menghitung dana terkumpul, setiap butiran yang diberi hendaklah kita kelaskan dulu dia. Sama ada dia aset ataupun liability. Okay, kalau dia beri soalan macam kita tengok sekarang, contoh 6 ni. Okay, pada 1 Januari 2017, Kelab Rekreasi Sungai Rambai mempunyai aset dan liability. Nampak tak? Maknanya dia gabungkan. Dia gabung belaka aset dan liability dalam satu soalan ni. Okay, sediakan penyata mengira dana terkumpul pada 1 Januari 2017. Bila disebut 1, maknanya dia nak cari dana terkumpul awal. Kalau disebut 31, maknanya dana terkumpul akhir. Dia tengok tarikh saja. 1 awal, 31 ke 28 ke 30 ke maknanya akhir. Okay, bergantung pada tarikh kan. Macam Februari dia 28 ataupun 9 tarikh last je. Okey, betul juga dengan bulan berapa lagi? Januari, Mac semua ada 31, kalau April 30. Okey. So dari kat sini yang pertama kena tahulah mana asset liability. So cikgu harap awak dah tahulah. Dapat bezakan mana asset dan mana liability. Baru mudah kita buat. Okey, ni dia dah jawapan lah. Kita tengok semula kat sini. Kita tengok dulu lah macam contoh bangunan kelab, bangunan, asset. Alatan sukan, aset, akaun belum bayar, ABB. Kita ingat cara dia sebenarnya kita tak bayar lagi. Bila kita tak bayar maknanya hutang. So letak dia dekat liability. Hutang Akaun belum bayar ni kita tak bayar lagi, tak bayar lagi. Mana hutang lah. Liability. Akaun belum terima ni kita tak terima lagi. So dia akan jadi hasil lah nanti bila kita terima. So maka dia adalah aset. Akaun belum terima restoran, aset. Inventory, aset, yuran belum terima, samalah kesnya. Okay. Yuran ni hasil kita tak terima lagi. So aset, yuran belum terperoleh ni, yuran tahun depan, kita terima dah sekarang. So dia akan menjadi liability lah. Okay, liability sebab kita kena tolak dia. Tunai di bank, aset, surat khabar belum bayar, pun sama, dia adalah liability. Insurans prabayar, dia adalah aset. So tengok cara dia masuk. Ini yang bentuk penyata. Kelab Rekreasi Sungai Rambai
Penyataan mengira dana terkumpul pada 1 Januari 2017. Buat 2 ruangan. RM jangan tinggal. Okay. Buat apa-apa latihan pun, periksa RM jangan tinggal. Kerana kita berada di Malaysia, ukuran kita ialah ringgit Malaysia. RM. Semulakan dengan aset. Senaraikan apa yang cikgu cerita di bangunan kelab, 60,000 letak ujung. Alatan sukan, 4,200. Akaun belum terima restoran, 5,800. Inventory restoran, 8,200. Yuran belum terima, 640. Tunai di bank, 11,200. Insurans prabayar, 400. So campurlah 90,440. Okay, tolak liability. Akaun belum bayar. Okay, ni banyak lebih pada satu, letak ruangan pertama dulu. 6,300. Yuran belum terperoleh 420. Surat khabar belum bayar 350. So campur dia, jumlah letak ujung. Okay, boleh? Kita nak tolak jumlah. Itu sebabnya nilai dia kena letak depan. Jumlah kena letak belakang. Jumlah aset tolak jumlah liability. Jumlah dengan jumlah. Okay, so kita tolak lah. Tolak 7,070 dapat positif. Tulis sini 83,370. Butirnya dana terkumpul salin atas ni. Dekat penyataan mengira dana ni ambil yang ni. Dana terkumpul pada 1 Januari 2017. Awak masuk sini. Butir dia. Okay, dana terkumpul pada 1 Januari 2017. Okay. Saya nak tanya. Okay, ada lagi yang tak tahu cara nak kenal pasti mana aset semasa, mana liability semasa? Okey, contoh cikgu bagi hasil dia ada 2 lah. Ramai lagi tak tahu ni. Okey, walaupun telah dimaklum banyak kali. Okey, hasil dia ada 2. Hasil belum terima. Satu lagi hasil apa? Siapa ingat? Baru belajar saat ni. Hasil apa satu lagi? Hasil apa satu lagi? Hasil belum terperoleh. Okey, bagus. Hasil belum juga. Tapi di beza belakang. Belum terperoleh. Okay, nak cikgu ajar semula. Macam mana nak tahu dia aset atau liability semasa. Ataupun kalau awak ingat apa yang cikgu ajar. Ataupun cikgu lama ajar, boleh maklum. Okay, Nisa. Okay, satu lagi belanja. Belanja kita ada 2. Satu belanja prabayar, satu lagi belanja apa? Belanja prabayar, satu lagi belanja apa? Belum bayar. Okey, belum bayar. Bagus. Okay, tengok cikgu nak ajar macam mana nak letak dia aset atau liability semasa. Okay, belanja. Atau siapa ingat cikgu ajar macam mana itu? Macam mana cikgu ajar nak kenal dia aset atau liability semasa? Belum bayar. Siapa nak cover cikgu? Ni ingatlah dalam kepala. Take note sikit. Okay. So kita ada 2. Aset semasa, liability semasa. Okay, aset semasa. Sekejap. Satu lagi liability. Liability semasa. Okay. Tomel pula ejaan ni. Liability semasa. Okay. Sekarang awak tengok aset dengan liability. Semasa sama je. Mana ejaan pendek? Mana ejaan panjang? Aset dengan liability. Mana ejaan pendek? Mana ejaan panjang? Aset. Aset. So aset pendek. So cari antara 2 ni. Mana pendek ejaan dia? Hasil belum terima. Hasil belum terima maknanya ni lah aset semasa. Bermakna hasil belum terperoleh ni liability semasa. Okey, sini pula. Mana ejaan pendek? Belanja prabayar ke belanja belum bayar? Mana ejaan pendek? Belanja prabayar ke belanja belum bayar? Prabayar. Prabayar. Maknanya ni lah aset semasa. Bermakna ni belanja belum bayar, liability semasa. Senang je. Hasil pun contoh hasil. Katakanlah contohnya commission diterima. Commission
Diterima. Kita tengok perkataan diterima. Kita tahu dah ejaan pendek. Maka dia adalah aset semasa. Diterima. Katakanlah dalam soalan dia bagi commission. Cikgu buat gini lah. Commission belum terima. Commission tu memang hasil. Belum terima. Nampak tak? Belum terima tu. Belum terima pula. Belum terperoleh. Belum terima. Salah. Belum terima. Aset semasa belum terperoleh. Sebelum terperoleh ni ejaan dia panjang. Maka dia adalah liability semasa. Okay, nampak boleh beza tak? So kalau kita tengok tadi, dia dekat sini. Nampak dah ni? Mana tadi? Macam ni, yuran belum terima. Yuran ni hasil. Hasil belum terima. Belum terima ni ejaan pendek. Belum terperoleh ni panjang. Maka belum terima ni aset semasa. Okey, mana lagi? Macam ni. Yuran belum terperoleh. Yuran ni hasil belum terperoleh. Belum terperoleh ni ejaan panjang. Maka dia liability semasa. Okey, nampak beza situ? So take note sikit apa yang cikgu ajar tadi. Dan cikgu rasa cikgu sebelum cikgu pun ajar juga kan. Sama je rasa. Ni take note sikit. Hasil belum terima ialah aset semasa. Hasil belum terperoleh liability semasa. Soalan akan pergi dalam bentuk contoh lah. Hasil ni commission. Commission diterima. Ejaan pendek aset semasa lah dia. Macam ni commission belum terperoleh. Belum terperoleh panjang liability semasa. Okay, belanja prabayar tekan. Dia bagi insurance. Insurance prabayar. Kita tengok prabayar maknanya pendek. Aset semasa. Kalau dia bagi insurance belum bayar. Belum bayar tu panjang. Liability semasa. Gitu. Okay, boleh sikit lagi. Ini gerak kerja. So boleh buat lah. Okay. So ni boleh baca. Hari sewa laci belum bayar. Yuran belum terima. Yuran belum terperoleh. Okay, last kali ni. Kita belum buat lagi penyata kedudukan kewangan ni. Okay, standard pembelajaran murid boleh menghasilkan penyata kedudukan kewangan. Samalah dia nak T, dia nak penyata. So pentingnya T dan penyata ni kena tahu belaka macam mana format dia. Okay, penghasilan penyata kedudukan kewangan, kelab dan persatuan. Sesebuah kelab dan persatuan menyediakan penyata kedudukan kewangan bagi menunjukkan kedudukan kewangan kelab dan persatuan pada akhir tempoh perakaunan. Boleh disediakan dalam dua bentuk, T dan penyata. So ni sama je sebenarnya macam yang kita belajar milihkan tunggal. Cuma bezanya dekat dana terkumpul je. Okay. So kita tengok sikit bentuk T. Nama kelab dan persatuan. Penyata kedudukan kewangan pada sama. Mesti tengok soalan nak 31 Disember 2020 tulis. Ikut soalan. Okay, ini bentuk T. Sebelah debit buat dua line. Sebelah kredit pun dua line juga. Dua ruangan. Okay, sebelah debit aset bukan semasa. Contoh, diberi kenderaan lengkapan letak ujung, campur dapat jumlah besar. Okay, aset semasa mesti letak ruangan pertama. Sebab apa? Sebab ruangan kedua kita nak jumlah. Maknanya jumlah dengan jumlah belakang. Okay, aset semasa. Inventory, contoh, akaun belum terima, bank, nampak yuran belum terima dia beri. Okay, letak ruangan satu, campur jumlah letak ujung. Jadi ujung dengan ujung kita campur nanti dapat jumlah besar di bawah. Okey, jumlah besar di bawah mesti sama dengan kredit jumlah besar tu. Kalau kredit dia panjang, sebelah debit pun bagi sama line lah. Nak jumlah besar tu. Okey, sebelah kredit pula dana terkumpul. Beza dia kat sini je. Kita tak guna istilah modal ke aktiviti pemilik ke, kita guna dana terkumpul. Okey, tajuk dia dana terkumpul. Untuk dana terkumpul ni letak ujung belaka. Line yang pertama ni macam aset bekas semasa kat tu tak ujung belaka. Okey, dana terkumpul awal tambah lebihan. Okey, dapat jumlah. Kalau tadi kita dapat kurangan, dana terkumpul awal tolak kurangan. Dapat jumlah. Okey, dia macam untung dengan rugi lah. Kalau untung kita tambah, rugi kita tolak. Ni pun sama. Lebihan kita tambah, kalau dapat kurangan, kena tolak. Okey. Ini beza dekat sini. Satu lagi. Tambah derma khas. Ini pendapatan modal ni. Kalau kita perasan derma khas ni pendapatan modal. Siap modal kita masuk sini. Okay. Dia tak ada ambilan kat sini kelab persatuan ni dia ada tambah pendapatan modal. Contohnya derma khas. So tambah derma khas. Okay. Kemudian dapatlah jawapan dana terkumpul akhir. So alert kat sini lah kena berhati-hati. Bezaan dia kat sini, dana terkumpul. Yang lain sama je, liability bukan semasa. Contohnya pinjaman ada satu letak ujung.
Liability semasa. Kalau ada dua, letak dulu ruangan pertama. Hak ujung kita nak jumlah dia yang telah ditambah. Okay, contoh ya, akaun belum bayar, yuran belum terperoleh. So tambah dulu jumlah letak ujung. Jadi ujung ni kita tambah jumlah-jumlah je. Jumlah dana terkumpul akhir, tambah pinjaman, tambah jumlah liability semasa. Okey, itu bentuk T. Kita tengok penyata sikit. Penyata senang je, kita ambil yang debit semua ni, aset bukan semasa, aset semasa buat keluar letak atas. Nama kelab dan persatuan, penyata kedudukan kewangan pada, senaraikanlah tahun dia nak. Okay, so aset bukan semasa buat keluar. Okay, untuk PKK ni, bentuk penyata kita buat 3 ruangan lah. Okay, 3 ruangan. Okay, aset bukan semasa, contohnya kenderaan lengkapan letak ujung, campur dapat satu jumlah besar. Okay, senaraikan pula aset semasa. Inventory, akaun belum terima, bank. Yang ni letak di ruangan kedua. Okay, tadi kita tengok bentuk T di ruangan mula-mula kan. So ni letak ruangan kedua. So campur dapat jumlah besar. Okay, sekarang ni kita dalam bentuk T tadi yang liability duduk sebelah kredit, kita buat keluar dia. Kita letak dia satu gang dengan gang-gang aset ni. So bila kita keluarkan liability, dia dah berlawanan dengan kedudukan asal. So kita kena tolak. Kenapa? Tolak liability semasa. So letak dia di ruangan pertama. Sebab apa? Kita nak jumlah besar dia letak di ruangan kedua. Jadi ruangan kedua kayak gini, jumlah aset tolak jumlah liability. Jumlah tolak jumlah. Okay, tolak liability semasa, akaun belum bayar, yuran belum terperoleh, letak ruangan pertama. Campur dulu. So jumlah letak ruangan kedua. Baru kita boleh tolak jumlah aset semasa, tolak jumlah liability semasa. Jawapan dia letak ruangan yang ketiga. Ini buktinya modal kerja. Sepentingnya penyata ni kita nak cari ni lah modal kerja. Ya, ada markah bukti untuk modal kerja. Biasa satu markah lah. Okay, nampak? Kita letak ujung sekarang ni. Modal kerja letak ruangan ketiga. Ujung dengan ujung kita akan tambah. So modal kerja tambah jumlah aset bukan semasa. Kita dapat satu nilai besar kat sini. Contohnya nilai kat sini 5,000 contoh. Okay, so situ katakanlah angka imbang ni 5,000 sekarang. Okay, kita tengok pula bawah. Sekarang kita buat keluar yang sebelah debit ni. Buat keluar semula je dana terkumpul dengan liability bukan semasa. Ikut urutan je. So dana terkumpul letak ujung belakang. Dana terkumpul awal tambah lebihan dapat jumlah. Cikgu ulang balik, kalau dapat kurangan dana terkumpul awal tolak kurangan. Dapat jumlah. Okay, tambah derma khas. Ingat derma khas kat sini ialah pendapatan modal. Okay, tambah derma khas. Terdapat satu jumlah namanya dana terkumpul akhir. Okay, liability bukan semasa kalau ada satu pinjaman letak ujung lah. Kalau ada dua contohnya, okay, liability bukan semasa ni ada dua katakan. Pinjaman gadai janji So letak ruangan yang kedua ni. Kalau ada dua, so pinjaman gadai janji campur jumlah baru letak ujung. Kita nak total jadi hujung. Okay, so campur dana terkumpul akhir dengan pinjaman kita akan dapat nilai yang besar. Nilai ni kalau atas tak ada 5,000, bawah pun kena 5,000. Tu panggil angka imbang dia kena sama. 5,000, 5,000. Baru betul kita punya kerja tu, latihan. Okay, contoh dia last sekali. Menghasilkan penyata kedudukan kewangan. Katakanlah ini Persatuan Usahawan Remaja Jasim Melaka. Okay, dia beri dah tempoh 31 Disember 2017. Okay, dia beri kat kita tunai di bank. So sini kita kena tahulah macam cikgu ajar tadi mana contoh aset semasa, aset bukan semasa, liability semasa, liability bukan semasa dengan dana terkumpul. So kita tengok kat sini. Tertunai di bank. Tulis dia siap-siap. Ni aset semasa. Perabot aset bukan semasa. Alatan pejabat aset bukan semasa. Yuran belum terima ejaan pendek. Aset semasa. Yuran belum terperoleh ni panjang. Liability semasa. Inventory memang ada aset. Aset semasa. Akaun belum terima pun aset semasa. Akaun belum bayar restoran, liability semasa. Surat khabar belum bayar. Nampak belum bayar ejaan panjang, maka dia liability semasa. Belanja belum bayar panjang. Lebihan, maka letak dia dekat dana terkumpul kayak gini. Okay, maknanya dapat lebihan ni, positif lah. Okay, dana terkumpul 1 Januari, maknanya ini dana terkumpul awal. 26,920. Okay, sediakan penyata kedudukan kewangan pada 31 Disember 2017 dalam bentuk T dan format penyata. Nampak tak? Dia suruhnya kita buat latihan biar kita tahu bentuk T macam mana, penyata macam mana. Okay, masuk je tadi.
Persatuan Usahawan Remaja Jasin penyata kedudukan kewangan pada 31 Disember 2017. Macam cikgu ceritalah dia. Okay, tadi cikgu dah kenal pasti duduk belah mana kan. Asset ke liability semua. So, buat bentuk T. Sebelah debit 2 line, 2 ruangan. Sebelah kredit pun 2 ruangan juga. Okay, senang kalau aset bukan semasa. Perabot letak ujung. Ruangan kedua sebelah debit 9,800. Alatan pejabat 6,500. So, campur je lah. Terdapat 16,300. Okay, lepas tu aset semasa letak sebelah ruangan satu belaka. Inventory minuman 4,200. Akaun belum terima 4,600. Tunai di bank 10,800. Yuran belum terima 1,400. So garis campur letak ujung 21,000. Ujung dengan ujung kita campur. Dapat 37,300. Okey, sebelah kredit pula. Sebelah kredit dana terkumpul. Dia letak ruangan ujung orang kedua. Dana terkumpul awal 2920 tambah lebihan 5,300. So garis kita dapat jumlah 32,220 ini dana terkumpul akhir. Okey, kalau tak ada derma khas tak payahlah. Dia bergantung pada soalan. Soalan ni tak ada lah. Okey. So liability semasa letak ruangan pertama. Senaraikan dulu, akaun belum bayar 4,100, yuran belum terperoleh 780, surat khabar belum bayar 200. So kita garis, jumlah letak ujung 5,080. Jadi dana ujung dengan ujung dana terkumpul akhir 32,220 tolak tolak pula dah. Tambah. Sorry silap. Tambah. Ujung dengan ujung tambah. Ni geng-geng dia kita tambah. Tambah 5,080. So kita dapatlah 37,300. Okey boleh? Debit dengan debit kita tambah jumlah dia. Kredit dengan kredit kita tambah jumlah dia. Okey, nampak angka imbang dia kena sama tu? 37,300. Nilai besar dia. Kita bagi sama. Okey, sebelah penyata pula. Okay, bentuk penyata. Persatuan Usahawan Remaja Jasin penyata kedudukan kewangan pada 31 Disember 2017. Buat 3 line. Line 1, line 2, line 3. Macam tadi RM jangan tinggal. Ringgit Malaysia. Okey. Salin semula je lah. Aset bukan semasa letak ujung perabot alatan pejabat. Okey, campur 16,300. Okey, aset semasa di ruangan kedua. Kalau bentuk penyata. Okey, tersenaraikan inventory, akaun belum terima, tunai di bank, yuran belum terima. So dapat jumlah 21,000. Okey, liability semasa dia ada banyak letak ruangan pertama. Okey, akaun belum bayar, yuran belum terperoleh, surat khabar belum bayar. So jumlah dia di ruangan kedua. Okey, jumlah dengan jumlah kita nak tolak. So seperti kita belajar, dia punya modal kerja ni rumus dia aset semasa tolak liability semasa. So kena ingatlah rumus tu. Kadang ditanya dalam peperiksaan. Macam mana dapat modal kerja? So kita kena tahu rumus dia. Aset semasa tolak liability semasa. Okay, so dapatlah 15,920 tulis modal kerja. Jadi total aset bukan semasa 16,300. Campur modal kerja kita dapat satu angka iaitu 32,220. Okay, boleh kat situ So kalau awak perasan, nampak tak nilai bawah tak sama? Kalau bentuk T, nampak bentuk T, dia punya jumlah besar dia 37,300 kan? Sebelah debit, sebelah kredit. Tapi bila bentuk penyata nampak tak nilai dia lain tu? Kecilkan sikit bagi nampak. Okey. Nampak tak nilai dia? 32,220. Tak sama. Okey, sebab apa? Kerana bentuk penyata kita kena tolak liability semasa. Jadi tak akan samalah dia punya nilai ni. Bentuk T, nilai besar dia. Nilai akan berbeza. Okay. Liability semasa ni katakanlah dalam soalan ada satu je. Contoh ni dia ada banyak kan. Ada 3 ni. Tu kita letak ruangan pertama. Katakanlah dia ada satu je dalam soalan. Akaun belum bayar je sir. Maka letaklah dia di ruangan kedua. Sebab dia dah, bila akaun belum bayar maknanya dah total lah tu. Jumlah besar dah tu. Kalau ada sir ayat cikgu kalau ada sir liability semasa letak di ruangan kedua terus. So tolaklah situ. Dapat modal kerja letak di hujung. Maknanya kalau liability semasa ada satu je kita buat 2 ruangan je lah. 2 line je lah. Tak perlulah panjang-panjang. Ada 3 macam sekarang ni. Ni ada 3 kerana liability lebih daripada 1. Okay. Last kali dana terkumpul. Okay. Ikut je formula dia. Rumus dia dana terkumpul awal. Tambah lebihan, letak ruangan ujung dapat dana terkumpul akhir.
So 32,220. Kena samalah dengan nilai atas ni. 32,220. So ada soalan kat situ? Okay, nak tanya tak? Senyap. Faham lah ni kot. Okay. Ini perbezaan komponen, ni samalah, dia nak tunjuk beza dana terkumpul kelak dalam persatuan dengan ekuiti pemilik yang berorientasikan keuntungan. Ini standard biasalah. Murid boleh merumuskan perbezaan komponen dana terkumpul kelak dalam persatuan dengan komponen ekuiti pemilik entiti perniagaan yang berorientasikan keuntungan dalam penyata kedudukan kewangan. So ada perbezaan antara komponen dana terkumpul kelak dan persatuan dengan komponen ekuiti pemilik bagi orientasi yang berorientasikan keuntungan. Macam kita belajar biasalah, standard sama je. Okay, ini kalau kelak persatuan, dia ada dana terkumpul. Tajuk sama lah, nama kelak dan persatuan penyata kedudukan kewangan pada 31 Disember 2017. Dia mesti belah kredit lah sebab dia geng-geng modal kan. Dia mesti belah kredit. So, bezanya kat sini ya dana terkumpul. Dia istilah ni dana terkumpul awal, tambah lebihan, cari jumlah, tambah derma khas. Dapat dana terkumpul akhir. So, kena ingat sikit lah. Ni ingat sikit dia punya rumus ni. Okay, ini yang berorientasikan keuntungan. Modal awal, macam kita belajar milikan tunggal. Modal awal, tambah untung bersih, dapat modal akhir. Guys tu Okay, boleh beza nama, perniagaan kena ada, tajuk kena ada. Jadi dah sikitlah soalan dia. Tanya apa ni? Oh, ni senang je. Okay. Apa ni? Kelab Westpark Antik Kampung Sungai Tua Selayang Selangor pada 31 Disember 2017. So dia bagi dah siap-siap. Aset dah ada, bangunan kelab, perabot, bank yuran belum terima. Liability, kadar bayaran belum bayar, yuran belum terperoleh. Perasan tak? Belum bayar ni ejaan panjang, belum terperoleh ejaan panjang. Dia liability kan. Macam sini aset ni belum terima ejaan pendek, dia aset. So equity pemilik dana terkumpul dengan lebihan dia beri. Sediakan penyata kedudukan kewangan kelab Westpark Antik pada 31 Disember 2017. Dah beri dah jawapan siap-siap ni. So masukkan sajalah. Jawapan yang beri, nombor 3 dia beri, nombor 4 dia beri. So ni boleh jawab lah ni Mastery Topika 6.5 ni. Okay. Soalan mudah je. Okay, ni dah beri soalan dah jawapan. Buku Kelab Sukan Lubuk Jong Kelantan bagi tahun berakhir 31 Disember 2017. Selain terlibat dengan aktiviti sukan, kelab ini juga turut menjual cenderahati sebagai aktiviti sampingan. Sebenarnya contoh soalan dan jawapan ni bagus untuk awak buat semula. Dia kadang-kadang soalan peperiksaan ala-ala macam buku teks juga. You ubah-ubah sikit je, ubah jumlah, ubah butiran, gitu je. Okay, ada satu ni maknanya awal lah ni. Bila dia beri bentuk gini 1 Januari 31 Disember maknanya ini adalah aset dan liability awal dan akhir. Okay, nampak? Bank ada awal tak ada akhir. Tanda soal. Kita kena cari ni. Peralatan kelab pun sama dia beri awal. Akhir dia tanda soal. Maknanya kena cari kat situ. Kalau tanda soal kena cari. Okay, yang lain dia beri inventory, yuran belum terima, yuran belum terperoleh. Akaun belum terima, upah pekerja kedai belum bayar. Ada akhir je. Pembaikan alatan sukan belum bayar akhir juga. Kadar bayaran belum bayar, awal dan akhir. So ingat bila dia beri 1 dengan 31 ni maknanya aset dan liability. Ini penerimaan dan pembayaran, nampak tak? Perasan tak soalan tadi suruh cari bank akhir? Ingat lagi cikgu ajar macam mana cari bank akhir? Apabila dia beri bank awal, dia beri penerimaan, dia beri pembayaran. So kita boleh cari bank akhir kat sini. Okay. Senangnya baki bank awal ni, baki BB 4,800 satu bulan ni. Okay, campur semua penerimaan ni. Daripada yuran ahli, yuran masuk, yuran pertandingan derma, akaun belum terima, tolak semua pembayaran ni. Belian cenderahati, peralatan kelab, kadar bayaran, belanja pertandingan, upah kerja kedai, pembaikan alatan sukan, elang pemain, belanjaan. So kita akan dapat bank akhir. Okay. So kita boleh cari sini. Letak sini nilai dia lagi. Ikut seperti yang cikgu ajar sini. Bank awal tambah penerimaan tolak pembayaran. So dapat bank akhir. Okay, maklumat tambahan peralatan kelab disusun nilai pada kadar 20% setahun atas kos peralatan kelab yang baru dibeli pada 1 Januari 2017. So ini dia dah maklum.
Sini dia cover dia nak 20% setahun atas kos. Okey. Okay, kalau kita perasan peralatan kelab. Ni peralatan kelab Nampak tak dia beri awal, dia beri dia beli yang baru, peralatan kelab dekat pembayaran ni, dia tanya akhir. Maknanya suruh cari tu. Sekejap lagi kita tengok. Maknanya ini tidak menggunakan kaedah macam tadi kaedah penilaian semula ni ia nak atas kos. Okey, peralatan kelab yang baru yang ni yang dekat dibayar ni, ada beli yang baru ni, ini dibeli pada 1 Januari 2017. Okey, derma dan iuran masuk hendaklah dianggap sebagai pendapatan hasil. So kita ada penerimaan, ada derma, ada iuran masuk. So ini semua pendapatan hasil. Anda dikendaki menyediakan akaun iuran ahli, akaun kawalan belum terima, banyak tu, penyata penerimaan dan pembayaran, akaun perdagangan, akaun pendapatan dan perbelanjaan, penyata mengira dana terkumpul 1 Januari awal lah. Penyata kedudukan kewangan 31, nampak tu cikgu terbagus kalau buat latihan ni. Latihan yang diberi dalam buku teks ni. Ini dah sama macam exam. Nak panjang soalan macam ni lah. So tengok sikit lah, ini akaun iuran, format dia kena ingat. Sebelah debit mesti iuran belum terima awal 350, maknanya kredit lagi. Iuran belum terima akhir dia kredit 480. Kalau tengok balik lah dia punya jawapan. Dia punya soalan tu cikgu baca jawapannya lah. Okey, iuran belum terperoleh hidup belah kredit awal 320, maknanya buat lalu iuran belum terperoleh akhir bawah ni 420. Dia bajet dia belah kiri 3 line, belah kanan 3 atau 4 line. Kalau ada iuran lapuk lah, tak ada iuran lapuk tak ada masalah. Okey. So bank ni ambil iuran ahli tadi. Okey, dekat penerimaan tu ada iuran ahli kan, nampak ni 20,800 ni. Inilah buktinya bank. Cikgu ulang banyak kali, penerimaan dan pembayaran adalah account bank. Kita nak cari duit kita di bank. So buktinya bank kat sini. Ni 20,800 bank. So campur sebelah kredit 21,600, sebelah debit kena sama, tolak sebelah debit 350, 420, 20,830. Yang tak cukup ini buktinya pendapatan dan perbelanjaan. Nampak dah sini pendapatan dan perbelanjaan, maknanya inilah nilai iuran lagi. Kita nak masuk dekat soalan berapa yang akan pendapatan belanjaan lagi. Soalan E ni. E ni maknanya kita ambil je lah nilai ni lagi. 20,830. Sebutnya lagi iuran. Okey. Kemudian B nilai akaun kawalan belum terima. Format akaun kawalan Okay, so kita dah belajar dah format akaun kawalan. Cari ada perkataan akaun belum terima sahaja. So sebelah debit baki awal dia. Sebab dia accept baki mesti debit 2,600. Buat selalu baki HB sebelah kredit. Dan nampak dia baki HB. Ambil selalu 3,400. Okay. Saya tengok sini. Ada akaun belum terima saja. Kalau akaun kawalan belum terima. Okay ni. Nampak dah ni akaun belum terima ni 1 Januari ni baki awal 2,600. Ni baki akhir 3,400. Kalau baki BB debit, baki HB kredit. Okey, mana bank? Bank cari dekat akaun penerimaan dan pembayaran. Ingat, penerimaan dan pembayaran ni akaun bank kita. Mana bukti akaun belum terima ni dekat penerimaan ni? Nampak tak ada akaun belum terima ni? 9,100. So bila kita buka akaun kawalan belum terima, bukti kat dalam dia mesti bank. Okey, kat sini. Nampak bank ni 9,100. Okay, kita letak sebelah kredit kerana ABT dah bayar. So duit dia berkurang lah. Dia dah bayar kan, hutang dia dah berkurang. Letak sebelah kredit. So kita nak lengkap kat sini sebelah kredit 9,100 campur 3,400, 12,500. Sebagai sama 12,500 tolak baki awal 2,600. Ingat akaun kawalan ni dia nak cari hak hutang-hutang je. So akaun kawalan belum terima nak cari jualan kredit. Sebutir dia jualan kat sini. Disember 31 jualan. Kita tak tulislah kredit. Kerana bila kita buat akaun kawalan orang dah tahu. Sebenarnya ni nak cari jualan kredit. So pelengkap dia kat sini jualan. 9,900. So ini jualan kredit. Okay. Soalan C, kelab sukan Lubuk Jong, penyata penerimaan dan pembayaran bagi tahun berakhir 31 Disember 2017. Ingat ni cikgu cerita awal-awal ni, kita nak cari baki akhir ni. Ini salin sebiji je. Ni baki BB Bank 4,800. Penerimaan salin belaka daripada soalan. Iuran ahli, iuran masuk, iuran pertandingan, derma, akaun belum terima. Okay, campur jumlah dia. So baki BB tambah penerimaan, dapat 42,400. Boleh? Salin sebiji sahaja. Ni cikgu ulang balik.
Ni bank ni bank ni baki BB. Okay. Tambah penerimaan, saling belaka penerimaan ni. Tolak pembayaran, saling belaka butir yang diberi. Jangan tertinggal satu pun. Okay, kalau tertinggal satu tak imbang. Tak betul lah siapa kita. Okay, masuk je Soalan ni paling mudah sekali. Masuk je. Baki BB letak ujung. Penerimaan sebab dia banyak letak ruangan pertama dulu. Saling belaka. Jumlah letak ujung. So jumlah dia tambah baki BB dapat jumlah 42,400. Tolak pembayaran letak ruangan pertama dulu sebab dia banyak. Salinglah daripada belian cedera hati sampai belanja am tadi. Campur jumlah letak ujung. 21330 baru kita tolak. Jumlah tolak jumlah. Terdapatlah 21,700. Inilah baki akhir bank. So baki ni bolehlah nanti awak letak dekat tanda soal tu. Itulah baki akhirnya 21,070. Okay. Soalan D, Kelab Sukan Lubuk Jong, akaun perdagangan dan ontologi. Akaun perdagangan saja. Beritahu berakhir 31 Disember 2070. Akaun perdagangan saja. So akaun perdagangan maka kita belajarlah jualan. Jualan tolak kos jualan. So jualan ni ialah jualan tunai tambah jualan kredit. Okey, tengok kat sini. Jualan kredit ni awak cari akaun kawalan belum terima ni jualan kredit 9,900. Jualan tunai tengok dekat akaun penerimaan. Ada tak jualan tunai? Dia tulis jualan je lah kat sini penerimaan. Ada tak jualan? Kalau ada jualan itulah jualan tunai. Dekat soalan ni sekarang tiada jualan tunai. Bermakna kita ambil jualan kredit lah sebagai jumlah besar. Okey, faham Maksud untuk akaun perdagangan, jualan ini maksudnya jualan tunai tambah jualan kredit. So kita tak ada jualan tunai, kita ada jualan kredit. So ambil nilai jualan kredit, 9,900 letak ujung. Okey, tolak kos jualan, inventory awal 2,100 tambah belian. Belian pun sama, belian tunai tambah belian kredit. Kita tengok kat sini. Soalan Okay, inventory awal ni yang satu bulan 2,100. Okey. Kemudian kita nak tahu belian tunai dekat pembayaran. Kenapa ada belian cendera hati ni? Ni belian tunai ni 4,800. Okey. Kemudian kita tengok dekat ini asset dan liability awal ni. Okay. Kita tak ada akaun belum bayar. Nampak tak? Dekat sini, dekat ni Kita ada akaun belum terima awal, akhir, kemudian kita ada penerimaan akaun belum terima. Maknanya kena buat akaun kawalan tu. Tapi dekat sini tak ada akaun belum bayar awal, akaun belum bayar akhir pun tak ada. Dia cuma ada, tak ada dekat pembayaran pun tak ada juga. So tak payah buat akaun kawalan. Akaun kawalan ni sekiranya ada awal, akhir, so dekat pembayaran ni ada juga akaun belum bayar. Kena buat akaun kawalan belum bayar tu. So bila tak ada sekarang ni, mana tak ada lah belian kredit. Mana kita ambil yang belian tunai je lah, 4,500. Okey, boleh Cuba cikgu nak maklum, belian kat sini ialah belian tunai tambah belian kredit. Dia bukan ambil-ambil gitu je. Dia ada cara dia. Okey, so kat sini belian maknanya belian tunai saja. So letak ruangan pertama, campur dulu dengan inventory awal, kita dapat satu nilai 6,600. Tolak inventory akhir, ambil dekat aset tadi. Okay, nanti boleh tengok semula. Okay. Ni inventory. 1 bulan ni awal. 31 ni akhir. So ni 2450 ni akhir. Okay, tolak kat situ. Okay, tolak inventory akhir. So kita dapat satu nilai 4150. Ingat lagi kita belajar minggu lepas, tambah belanja lain. So belanja lain kat sini kita ada upah pekerja. Okay. 2,800 campur 2,500. Kita tengok balik mana upah pekerja. Upah Okay, kita tengok kat sini. Pembayaran upah pekerja kedai ada 2,800. Okay, sini ni belanja upah ni 2,800. Kita tengok dekat pelarasan atas ni. Ada upah pekerja kedai belum bayar. Ingat lagi cikgu cerita pun ni. Tadi belum bayar. Kalau ada belum bayar, tambah akhir tolak awal. Ingat tadi rumus tadi. So jadi upah pekerja kedai yang dekat pembayaran ni 2,800. Tambahlah upah pekerja kedai belum bayar akhir 2,500. So awal tak ada. Awal ni tak ada, tak payah tolak lah. Okey, boleh
Okay, 2,800 campur 250. Kita dapatlah upah pekerja. Guna rumus yang cikgu ajar ni. Belum bayar, belum terima. Prabayar belum terperoleh. Okay, sikit lagi nak ambil dah ni. Okey, boleh kat sini 3,050. Jadi yang ni kita kena tambah kita kena tambah dengan belanja lain. Sejumlah letak ujung 7,200. So 7,200 inilah butirnya kos jualan. Okey. Ni tak tulis ni. Sawak kena tulis kat sini. Di bawah upah pekerja ni tulis kos jualan. Okey. Boleh tulis kos jualan 7,200. Okey. Jadi 9,900 tolak 7,200 dapat 2,700 positif, maka dia untung. Okey, untung apa? Boleh buat dalam kurungan cenderahati sebab dia kata nak jual cenderahati dia kan. Okey, E pula. Kelab Sukan Lubuk Jong, akaun pendapatan dan perbelanjaan bagi tahun berakhir 31 Disember 2017. Ni macam tadi ya. Cikgu ajar awal tadi macam mana cara nak buat dia. Okey, ni yuran yang kita dah buat akaun yuran tadi. Ambil nilai ada pendapatan dan perbelanjaan 20,830. So, cari dekat ni, dia kata tadi yuran masuk dengan derma kan, pendapatan hasil. Ni yuran masuk, derma. Yang ni yang cikgu ajar tadi nak dapat untung tadi. Dekat penerimaan tu cari ada pertandingan tu, tolak pembayaran pertandingan. Dapatlah untung tak rugi. Okay, kat sini nampak. Ni penerimaan ni ada yuran pertandingan 3,800. Dekat pembayaran ni ada belanja pertandingan 2,980. Okey, pertandingan. Jadi tolak kita dapat positif maka dia untung pertandingan. Okey, masuk kat sini. Ni untung pertandingan. Dah tolak lah ni 820. Okey. Ni untung cenderahati pula 2,700. Okey, yang ni yang kita buat sebelum saat ni ni. Akaun perdagangan ni. Kita dapat untung. Maka dia adalah pendapatan hasil. Letak kat sini ni. 2,700. Dia soalan ni berkait-berkait tau. Kita akan ambil nilai yang kita dah buat. So kita campur semua dapat 28,250. Tolak perbelanjaan hasil. Kita cari dekat pembayaran tadi yang melibatkan pelarasan. Ni kita tengok kat sini. Ni. Belian cenderahati ni kita dah buat dah. Peralatan ni kena cari susun nilai. Kejap lagi. Okay, kadar bayaran 650. Nampak ada belum bayar akhir dengan awal ni. Jadi 650 tambah akhir, kadar bayaran belum bayar akhir 470, tolak kadar bayaran belum bayar awal 400. So dapat nanti. Okay, belanja pertandingan ni kita dah kira, tak payahlah. Kita dah kira untuk cari untung tadi. Okay, upah pekerja kedai pun kita dah kira. Ni pembaikan alatan sukan boleh ambil lah 2,400, elang pemain boleh ambil, belanjaan boleh ambil. So satu lagi susun nilai kita nak cari kan. Kita tengok dulu cara dia masuk dalam ni ya. Okey, nampak ni. Nampak. Letak ruangan pertama kadar barang cikgu ajar ni. Tambah akhir tolak awal. Okey, pembaikan alatan sukan. Okey, elang pemain belanjaan. Okey, pembaikan alatan sukan cikgu tak pasang ni. Dia ada satu gig kat pelarasan tadi. Nampak lagi tambah 2,400 campur 280. Okey, ada pelarasan cikgu tak pasang kat atas. Okey, tengok sekejap. Ni pembaikan alatan sukan 2,400. Atas ni ada pembaikan alatan sukan belum bayar. Ibu tak pasang ni. Ada belum bayar akhir. So kena tambahlah kelak akhir. Okay. Jadi 2,400 dekat pembayaran tambah pembaikan alatan sukan belum bayar akhir 280. Okay, susut nilai tadi. Peralatan kelab. Nampak tak? Accept bekas masa kena cari kan sud nilai kan. Nampak cara kira. Okay, last sekali sud nilai kita tak kira gini. Sud nilai. Atas kos, 20% atas kos, 20 bagi 100 dah agak 13,000. Kita tengok. Ini 20% atas kos. Okay. Okay, mana nilai dia? 5, 2, 8, 10. Peralatan. Ada siapa nampak? Okey ni ya. Okey, peralatan kelab Okey, ni peralatan kelab awal 1 Januari 7,800. Kemudian dia ada beli 5,200 nampak? Peralatan kelab ni dia beli 5,200 pada 1 Januari juga. Jadi tambah je lah sebab dia beli tarikh yang sama. Okay.
Ni baki awal 7,800 1 Januari. Kemudian dia beli pula pada 1 Januari 5,200. Maka kita tambah dua ni. 7,800 dengan 5,200. Kita dapat 13,000 tu. Okey, 13,000. Jadi darat dia atas kos. Maknanya darat 20 bahagi 100. Kita dapatlah kat sini sud nilai baru. Ni susut nilai peralatan. Nampak tak? 20 bahagi 100 darat 13,000. 2,600. So campur dulu campur dulu baki awal peralatan tadi dengan dia beli ahad baru dekat pembayaran tu. So jadi kita campur jumlah perbelanjaan letak ujung 8,800. Okey, kemudian tolak kita dapat positif 19,450. Ini buktinya lebihan. Okey, lebihan ni pun kita nak bawa lagi. Dia berkait soalan ni. Okey, last sekali. Kelab Sukan Lubuk Jom penyata belum last lagi. Sikit lagi. Okey, 10 minit sikit ya. Penyata mengira dana terkumpul awal. Ingat ni, ini aset awal tolak liability awal. Senang je cari yang satu hari bulan je. Okay, dekat soalan ni. Ni satu hari bulan ni. Cari mana aset, mana liability tolak. So dapatlah dana terkumpul awal. So mudah je soalan ni. Okay, baca lah. So aset ada bank, peralatan kelab, inventory, yuran belum terima, akaun belum terima, letak ujung. Campur 17,650. Tolak liability ada dua, letak ruangan pertama dulu. Yuran belum terperoleh, kadar bayaran belum bayar. Sejumlah letak ujung 720. So kita dapatlah dana terkumpul pada 1 Januari 2017. 16,930. Okey, boleh ni ya. Okey, ni yang terakhir. Kelab Sukan Lubuk Jom penyata kedudukan kewangan pada 31 Disember 2017. Ini 4 line ya. Ini kos, tolak sud nilai terkumpul, dapat nilai buku. Peralatan kelab kita ada 13,000 tadi. Susut nilai terkumpul, susut nilai yang kita cari tu. Ini susut nilai. Ni 2,600. Susut nilai ni maknanya adalah susut nilai terkumpul sebelum. Okay. Jadi kena samalah susut nilai. Sebab sebelum tak ada. Okay. Bukan sebelum susut nilai yang sama. Susut nilai tu akan jadi susut nilai terkumpul juga pada masa yang sama. Nilai yang sama sini 2,600. Tolak dapat 10,400. Okey, buat lagi semula jumlah kat ujung. Okay, yang ni awak cari lah. Set semasa. Yang ni yang cari 31 Disember. Hak akhir-akhir belaka. Inventory 2,450. Cari inventory akhir dekat asset liability yang 31 bulan tu. Akaun belum terima. Bank yang kita cari. Akaun penerimaan dan pembayaran tadi. Yang tak ada soal tu. Cikgu suruh masukkan bank baki HB yang kita cari dekat penerimaan dan pembayaran tu. Ni 21,070. Okay, yuran belum terima ambil daripada soalan. So campur 27,400. Letak ruangan ketiga. Okay, tolak liability semasa dia banyak. Letak ruangan kedua dulu. Yuran belum terperoleh. Ini cari yang dekat. Ini bila kata 31. Maknanya awak dekat sini sahaja. Dekat sini sahaja ni. Asset dan liability 31 Disember. Dan kaitkan dengan kita dah buat pelarasan tadi. Pelarasan kita buat tadi kita nak Okay. Sikit ni. Terlepas pula. Ni. Okay, boleh So yuran belum terperoleh, upah pekerja belum bayar, pembaikan alatan sukan belum bayar, kadar bayaran belum bayar. Ini ambil daripada soalan saja. So letak jumlah kat sini, campur sepat 20. Okay, letak ruangan ketiga, jumlah tolak jumlah, kita dapat modal kerja. Ingat butir modal kerja ni kena tulis. Sama juga dalam kerja khusus. Modal kerja ni kena ada untuk dapat A markah dia. Tertinggal butir ni B selalu. Nak ada modal kerja. Okay, jumlah tolak jumlah kita dapat 25,980. So ujung dengan ujung, jumlah aset bukan semasa 10,400 tambah modal kerja. 25,980. Maka kita dapat 36,380. Okay, last sekali dana terkumpul. Ambil daripada soalannya, dana terkumpul awal 16,930. So tadi kita dapat lebihan. Perasan kita kira tadi, akaun pendapatan dan perbelanjaan kita dapat lebihan. So campur je lah 19,450. Nampak dinilai sama 36,380. So ini buktinya dana terkumpul akhir. So angka dia kena sama. 36,380. So alhamdulillah habis dah kita belajar ini. So latihan ni buatlah Buat dulu. Okay, nanti ada masa kita akan bincang semula. Okay, ada nak tanya tak? So ni last sekali peta konsep. Okay, kesimpulannya apa yang kita belajar, pendapatan ada dua, pendapatan hasil, pendapatan modal. Perbelanjaan pun sama, ada perbelanjaan hasil, perbelanjaan modal untuk perekonomian kelab dan persatuan. Lepas tu kita belajar akaun yuran ahli, akaun penerimaan dan pembayaran. Kemudian apa lagi kita belajar? Akaun pendapatan dan akaun perdagangan dulu. Jika kelab dan persatuan menjalankan perniagaan,
Mendayakan pendapatan dan perbelanjaan. Last kali penyata kedudukan kewangan. Itu kesimpulannya. Abilah insyaAllah minggu depan modul 7 per-account cost. Okay, ada soalan tak? Tak ada ke? Okay. So kita tutup dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.